Selamat pagi dan salam sejahtera kepada murid-murid yang dikasihi. Hari ini kita akan belajar tentang kertas 1 bahagian A dalam peperiksaan UPSR. Baik, dalam video ini cikgu akan ajar murid-murid untuk menjawab soalan bahagian ini dengan menggunakan teknik yang telah diberitahu sebelum ini, iaitu teknik SKOP. Apakah teknik SKOP ini? Baik, teknik ini sangat sesuai digunakan oleh semua murid. Lebih-lebih lagi murid yang agak lemah dalam bahagian membina ayat. Melalui teknik ini juga, murid-murid lebih mudah untuk memilih penggunaan kata yang sesuai. Struktur ayat yang dibina juga lebih kemas dan juga tidak rumit. Sekarang mari kita lihat tips yang boleh menjadi panduan kepada semua murid semasa menjawab soalan. Perkara penting semasa mendapat soalan ini. Baik, yang pertama, baca dahulu soalan. Mesti baca soalan dulu. Okey, supaya kita lebih faham tentang keseluruhan gambar. Baik, yang kedua, apa yang perlu kita buat? Gariskan kata kunci dengan menggunakan pensel. Okey, gunakan pensel. Kenapa? Sebab jika kita menggaris kata kunci itu, kita akan lebih fokus tentang apakah bentuk soalan ataupun gambar itu berkaitan dengan apa. Mari kita lihat kata kunci yang terdapat dalam soalan ini. Okey, tulisan yang berwarna merah inilah yang dimaksudkan dengan kata. Okay, seterusnya, kita lihat apa yang perlu kita buat. Okey, bulatkan gambar untuk tulis kata kerja. Okey, bila kita dapat soalan, kita dapat lihat gambar itu, apa yang perlu kita buat? Kita kena bulatkan gambar. Okey, kalau 5 soalan, kalau soalan itu minta 5 ayat, maka kamu perlu ada 5 bulatan pada gambar tersebut. Mengapa kita perlu bulatkan gambar? Supaya mudah untuk kita tentukan kata kerja dan juga subjek. Maksud subjek di sini ialah nama orang. Okey, jika murid sudah membulatkan 5 aktiviti ataupun 5 gambar, murid kemudiannya bolehlah menulis ayat yang lengkap. Okey, maksud ayat yang lengkap di sini ialah ayat itu harus mengandungi subjek dan predikat. Okey. Dan juga akhir sekali, perkara paling penting juga ya, murid mesti menyemak semula ayat yang ditulis. Pastikan ayat tidak ada kesalahan seperti tanda baca, ejaan juga perlu betul, imbuhan yang digunakan juga harus sesuai. Okey, contohnya gambar itu menunjukkan kata kerja lari. Okey, jadi imbuhan yang sesuai ialah berlari, bukannya melari. Okey, kemudian akhir sekali penggunaan perkataan pun harus tepat. Okey, kalau dalam gambar itu memegang bola, janganlah pula murid tulis memegang buku. Seterusnya, mari kita lihat apakah syarat-syarat untuk membina. Okey, yang pertama, kita tengok yang pertama. Okey, mesti tahu jenis soalan. Okey, bentuk soalan. Adakah soalan ini berbentuk aktiviti ataupun suasana ataupun situasi, ataupun soalan itu berbentuk fakta ataupun cara-cara menjaga kesihatan. Okey. Baik, yang seterusnya, kata kerja. Perlu tahu dan perlu tentukan kata kerja yang sesuai bagi setiap aktiviti atau setiap gambar yang dibulatkan. Okey, nombor 3,
Okey, kalau murid mahu markah yang cemerlang, perlu masukkan huraian, ataupun keterangan. Dan juga ia mudah difahami dan ayatnya tidak berbelit. Yang keempat, ayat yang dibina tu, kelima-lima ayat itu haruslah tidak ada kaitan antara satu sama lain. Maksudnya di sini tiada penggunaan penanda wacana. Dan juga jangan bina ayat berbentuk cerita. Yang kelima ataupun yang akhir sekali, mesti ingat satu ayat, satu nokta. Maksud dia 5 ayat, maksud dia 5 nokta. Tidak boleh bina lebih daripada 5 ayat. Ini ialah contoh bentuk soalannya. Yang pertama, kita tengok langkah pertama, kita perlu baca dan fahami kehendak soalan. Sebelum kita tulis ayat, kita harus baca untuk faham apa yang soalan mahu. Ini ialah contoh soalan dalam gambar tadi tu. Gambar di bawah menunjukkan langkah-langkah keselamatan di jalan raya. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang langkah-langkah tersebut. Tulis 1 ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Mari kita lihat di manakah kata kunci. Yang kedua, langkah yang kedua ni, inilah yang cikgu maksudkan kata kunci. Di manakah kata kunci di dalam ayat tadi? Kita lihat di sini. Kata kuncinya ialah langkah-langkah keselamatan di jalan raya. Gariskan guna pensel. Bila kamu gariskan, jadi kamu lebih fokus tentang apakah kehendak soalan. Jadi dalam soalan ini, kamu diminta untuk menulis ayat tentang langkah-langkah keselamatan di jalan raya, bukan di rumah ataupun bukan di dapur. Jadi bila kamu dapat nampak kata kunci itu, kamu dapat tahu bahawa bentuk soalan ini ialah soalan aktiviti ke ataupun fakta. Soalan ini berbentuk fakta. Langkah yang seterusnya, yang ketiga ialah murid-murid perlu tentukan subjek, kata kerja dan juga objek dalam gambar itu. Baik, subjek di sini maksudnya orang, kata kerja maksudnya aktiviti ataupun apa yang dibuat oleh orang itu. Objek pula ialah benda, maksudnya apa yang dipegang oleh orang itu. Baik, sekarang mari kita lihat semula gambar dalam soalan tadi. Soalan ini meminta kamu untuk menulis langkah-langkah keselamatan di jalan raya. Jadi dalam soalan ini sudah ada 5 gambar, maksudnya 5 aktiviti ataupun kata kerja perlu kamu tulis bagi setiap gambar. Kita lihat gambar yang pertama. Kata kerjanya ialah memakai tali pinggang. Apakah subjek bagi gambar ini? Di sini cikgu tulis kita perlu. Sebab di awal pembelajaran tadi cikgu ada beritahu bentuk soalan ini ialah fakta, maka cikgu gunakan kita perlu, kita seharusnya, macam tu ya. Seterusnya kita tengok kata kerja bagi gambar yang kedua, iaitu melintas jalan. Ada 2 di sini, melintas jalan ataupun memimpin tangan. Apakah subjek yang sesuai kita tulis bagi gambar ini? Orang dewasa. Orang dewasa memimpin tangan. Gambar yang ketiga, memakai topi keledar. Ada 2 aktiviti di sini, iaitu memakai topi keledar dan juga menunggang motosikal. Apakah subjeknya? Bila orang
menunggang motosikal, jadi kita sebut sebagai penunggang motosikal. Okay, gambar yang keempat, memandu kereta. Subjeknya ialah pemandu. Bagi gambar yang kelima pula, kata kerjanya ialah menoleh. Okay? Menoleh itu maksudnya memandang ke kiri dan ke kanan. Apakah subjeknya? Kita boleh gunakan kita seharusnya, ataupun kita sewajarnya. Okey, sekarang kita akan gunakan teknik skop dengan menggunakan jadual. Okey, jadual di sini cikgu sudah pisahkan mengikut bahagiannya, iaitu subjek. KO di sini ialah kata kerja sekali dengan objek. Okey, tadi sudah kita bincang kedua-duanya. Okey, jadi cikgu sudah masukkan semua subjek dan juga kata kerja dan objek. Okey, jadi di sini adakah ayat kamu sudah lengkap? Kalau untuk tahap 1, murid-murid boleh bina ayat mudah seperti begini. Okey, tapi kalau tahap 2, kamu perlu tambah perluasan ayat ataupun keterangan tentang ayat tersebut, supaya kamu mendapat markah yang lebih bagus, ataupun markah yang lebih cemerlang. Kita tengok apakah itu perluasan ayat. Baik. Untuk ayat yang pertama, apakah perluasan ayat yang kita boleh tambah? Gambar tadi memakai tali pinggang. Kalau perluasan ayat ini kamu boleh gunakan dua formula. Sama ada yang pertama kamu tulis apakah sebab. Yang kedua kamu boleh gunakan masa ataupun tempat. Contohnya di mana, bila. Baik, ayat yang pertama, kita perlu memakai tali pinggang. Gambar tadi, situasi itu berlaku di dalam kereta. Jadi kita perlu memakai tali pinggang semasa berada di dalam kereta. Untuk ayat yang kedua, orang dewasa mestilah, orang dewasa maksudnya orang tua, memimpin tangan. Dalam gambar tadi dia memimpin tangan kanak-kanak. Kanak-kanak semasa melintas jalan. Jadi ini ialah ayat yang lengkap. Dia beritahu di mana ataupun bila. Ayat yang ketiga, penunggang motosikal wajib memakai topi keledar. Apakah perluasan ayatnya? Memakai topi keledar semasa menunggang motosikal. Ayat yang keempat, pemandu hendaklah memandu kereta dengan berhati-hati demi keselamatan diri. Dan akhir sekali, kita seharusnya menoleh ke kiri dan kanan sebelum melintas jalan. Jadi bila menggunakan teknik skop ini, kita dapat membina ayat yang lengkap dan juga gramatis dengan hanya melengkapkan jadual subjek, kata kerja dan objek, dan juga perluasan ayat. Langkah yang terakhir iaitu langkah kelima, kamu perlu baca semula dan semak ejaan, tanda baca, imbuhan, penggunaan kata, kosakata, dan juga pastikan tulisan kamu kemas. Ini yang selalu kerap kali murid sukar untuk buat, iaitu semak semula. Kadang-kadang kamu tidak sedar ataupun tidak perasan terdapat ada ejaan, kesalahan ejaan, tertinggal huruf. Jadi penting untuk kamu baca semula dan pastikan ayat kamu tu berada dalam susunan yang betul. Baik, ini ialah ayat yang
kita telah bina tadi berdasarkan gambar di sebelah. Okay. Apa yang perlu kamu buat ialah kamu perlu semak semula kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, dan juga jangan lupa untuk pastikan tulisan kamu itu kemas dan mudah dibaca oleh guru. Okey, baiklah, sekarang kita berada di penghujung pembelajaran pada hari ini. Sebelum cikgu akhiri pembelajaran kita hari ini, cikgu merumuskan dahulu apa yang telah kita pelajari tentang teknik skop tadi. Okey, SKOP tadi cikgu sudah terangkan. S bermaksud siapakah. Okey, siapakah orang di dalam gambar ataupun subjek. K pula bermaksud apakah kerja ataupun aktiviti ataupun kata kerja yang dibuat oleh orang itu ataupun orang di dalam gambar itu. O pula merujuk kepada objek, maksudnya benda yang dipegang semasa membuat kerja itu. Dan akhir sekali ialah peluasan ayat. Okay, peluasan ayat seperti yang cikgu sudah maklumkan tadi, murid-murid boleh menggunakan dua formula untuk menulis peluasan ayat, sama ada menggunakan kata hubung, okay? Iaitu untuk, supaya, kerana, sambil, okay? Dan tempat ataupun masa, contohnya di, pada waktu, semasa, sebelum. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid dapat faham teknik skop ini. Cuba aplikasikan teknik ini semasa menjawab latihan penulisan bina ayat. Cikgu ada sediakan latihan di bahagian description dalam video ini. Murid-murid boleh cuba menjawab soalan untuk ulang kaji. Cikgu harap murid terus belajar dan ulang kaji di rumah. Jangan lupa untuk selesaikan dan hantar tugasan yang belum siap. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang.